Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan soalan 7 iaitu kaedah Geography Information System iaitu GIS telah mengubah bidang sejarah dengan membina semula naratif menggunakan data sejarah ataupun arkeologi yang sedia ada. Berdasarkan kepentingan ini, bincangkan kepentingan kaedah GIS dalam penyelidikan sejarah. Saya Umi Kasu binti Azizan dan dua rakan pembentang saya iaitu Aida Syazwani binti Muhammad Syafi dan Nur Amirah Sofia binti Zainal Anwar. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Sistem maklumat geografi GIS ini adalah merupakan sebuah sistem pengurusan maklumat berkomputer yang berfungsi untuk tujuan pengurusan maklumat, pengolahan, penganalisaan dan pengeluaran maklumat yang sering dikaitkan data berbentuk peta ataupun plan. GIS juga memerlukan perisian, perkakasan, pangkalan data, prosedur dan kemahiran yang mengguna dan mengurus maklumat dan memaparkan data yang berkaitan dengan ruang. GIS juga bermula pada tahun 1989 dalam perspektif peta dan perkembangan tersebut berterusan sehingga hari ini dalam perspektif komputer. Seterusnya, GIS juga terdapat 5 komponen iaitu persona, perisian data, prosedur dan perkakasan. Perisian dan perkakasan GIS ini adalah pautan bersama-sama untuk membentuk komponen yang lengkap. Perisian pula melibatkan proses input ataupun proses mengurus, proses menukar, proses menganalisis dan proses output yang mengendalikan sistem data-data tersebut. Manakala persona ataupun persendirian ini akan bertindak balas sebagai pengguna untuk mengumpulkan data dari permukaan bumi dan memindahkannya ke dalam bentuk digital sebelum analisis ini dijalankan untuk menghasilkan sebarang informasi. Dalam bidang pengajian sejarah mengguna pakai data ruang yang berubah mengikut masa, menurut Anna Knowles, menyatakan bahawa geografi merupakan pengajian tentang perbezaan ruang manakala sejarah pula merupakan pengajian tentang perbezaan masa. Kegunaan GIS ini adalah menyeluruh dan digunakan dalam bidang pertanian, bidang hidrologi, bidang ukur tanah, bidang pemetaan, bidang pengurusan sumber asli dan bidang-bidang yang berkaitan dengan pengurusan alam. Oleh itu, hal ini jelaslah menunjukkan bahawa kaedah GIS ini mempunyai kepentingan sendiri dalam bidang geografi maupun sejarah. Antara kepentingan kaedah GIS dalam penyelidikan sejarah adalah dapat meningkatkan mutu dan kualiti dalam penyelidikan sejarah. Penyelidikan sejarah yang tidak menggunakan GIS akan menjadikan kajian tersebut hanya berlandaskan teori semata-mata. Jadi penggunaan GIS sangat diperlukan dalam penulisan yang bertujuan untuk menganalisis sejumlah besar data supaya kajian lebih jelas dan tepat sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kajian tersebut. Hal ini demikian kerana GIS dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang bersifat interaktif dalam usaha meningkatkan analisis dalam penulisan untuk mencapai penyelidikan sejarah yang bermutu dan berkualiti. Sebagai contoh, kita boleh dapat lihat artikel yang ditulis oleh Muhammad Firdaus Abdullah dan Arbaiyah Muhammad Noor yang membincangkan mengenai pembangunan bekal air domestik di negeri Kedah 1957 hingga 1952. Penulisan ini bertujuan untuk melihat peranan yang telah dimainkan oleh kerajaan negeri Kedah dalam merancang dan menangani isu bekalan air domestik di negeri Kedah dari tahun 1957 hingga 1992. Di sini jelas penggunaan GIS dalam artikel ini apabila penulis sendiri telah menunjukkan secara spesifik dari tahun ke tahun perkembangan bekalan air domestik di negeri Kedah sebelum tahun 1957. Aplikasi GIS yang digunakan dapat kita lihat dalam satu tempoh yang membolehkan penulis melihat perubahan bekalan air di negeri Kedah yang bermula pada tahun 1980 serta merancang tindakan yang sepatutnya. Oleh yang demikian, perkara ini telah mencapai objektif penulisan iaitu mengenal pasti masalah dan penyelesaian sepanjang pelaksanaan rancangan bekalan air domestik di negeri Kedah dari 1957 hingga 1992. Artikel ini merupakan penyelidikan yang bermutu dan berkualiti kerana kajian ini telah memberi satu sumbangan yang besar kepada masyarakat dan juga negara yang membawa kepada kesedaran mengenai masalah bekalan air domestik di negeri Kedah yang selama ini diketepikan serta penulis telah memberi jalan penyelesaian kepada masalah ini. Oleh itu, saya berpendapat bahawa penyelidikan sejarah yang menggunakan aplikasi GIS telah menunjukkan
keberkesanan dalam menganalisis data yang efektif untuk meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap sesuatu kajian tersebut. Seterusnya, GIS dapat menggambarkan populasi yang berkaitan dengan penyelidikan sejarah. Melalui kaedah ini, kita dapat memvisualisasikan dunia nyata menjadi gambar. Jadi kaedah ini juga membantu kita memahami kajian penyelidikan sejarah yang berkaitan dengan populasi dan ruang, menjadikan kita lebih mudah membuat keputusan perancangan dan pengurusan mengikut kajian yang kita telah buat. Jadi, MapServer adalah satu aplikasi freeware dan sumber terbuka yang membolehkan kita memaparkan data spesial seperti peta di web. Data spesial adalah sebuah data yang berorientasikan geografi, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai sumber rujukan dan mempunyai dua bahagian yang penting yang berbeza daripada data yang lain, iaitu maklumat lokasi dan maklumat deskriptif. Data spesial berkaitan dengan suatu koordinat seperti latitude dan juga longitude, manakala maklumat deskriptif berkaitan dengan suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya, contohnya populasi dan keluasan. Saya ambil contoh artikel yang ditulis oleh Mahathir Musa dan Kuah Li Feng, iaitu Initiating an Oral History Project in a Multicultural UNESCO World Heritage Site of Georgetown, Penang, Malaysia, Challenges and Outcomes. Dan artikel ini penulis telah memberi tumpuan kepada tempat-tempat dan bangunan-bangunan yang memusatkan banyak sejarah dan naratif yang tidak disangka-sangka, sejajar dengan pemilihan Georgetown sebagai tapak warisan dunia berdasarkan kepentingannya sebagai tapak warisan budaya. Jadi penulis telah menggunakan kaedah GIS seperti peta untuk memaparkan populasi masyarakat yang berada di Julia Street dari tahun 1945 hingga 1970, khususnya kegiatan ekonomi masyarakat pada masa itu. Kegiatan ekonomi yang tidak bermoral seperti pelacuran turut menyumbang kepada ekonomi imigran Cina yang datang ke Malaysia. Dengan penggunaan kaedah GIS dalam penyelidikan sejarah, akhirnya Georgetown telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Ini antara contoh peta zon warisan dunia, iaitu Julia Street di Georgetown, Penang, yang telah dilukis oleh penulis Mahathir Musa bersama dengan kumpulan penyelidik daripada Singapura. Kaedah GIS yang digunakan dalam penyelidikan sejarah ini juga membolehkan masyarakat luar untuk membayangkan bagaimana Julia Street bersama-sama dengan Beach Street menjadi jalan yang sibuk sejak zaman penjajahan dan mula berubah pada abad ke-20 apabila banyak bangunan lama di kawasan ini telah diubah menjadi hotel bajet. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa keluarga yang masih tinggal di rumah kedai sekitar Julia Street. Oleh itu, saya sendiri pendapat bahawa penggunaan kaedah GIS dapat kita ketahui perubahan taburan penduduk dalam satu tempoh yang dikaji. Jadi dengan adanya aplikasi GIS ni, kita dapat nilai sesuatu kawasan tersebut dan membolehkan kita untuk membuat satu perancangan yang lebih baik pada masa hadapan berdasarkan penyelidikan sejarah yang telah dibuat. Kepentingan GIS yang seterusnya adalah hubung kait ruang dalam penyelidikan sejarah. GIS sangat penting dalam bidang penyelidikan sejarah, terutama dalam bidang arkeologi. Hubung kait ruang dalam penyelidikan sejarah ini merupakan bentuk geografi bagi sesuatu kawasan. Menurut artikel Azizur Ahmad, aplikasi sistem maklumat geografi GIS ini telah digunakan dalam menganggar keluasan pertempatan awal di tapak arkeologi Lembah Lenggung, Hulu Perak, Malaysia. Hal ini demikian kerana arkeologi memerlukan pengembaraan yang menggunakan imajinasi ke tempat yang kita tidak boleh pergi, iaitu masa lampau ataupun lepas, dan berfikir tentang masa dan objek dalam cara yang berbeza. Kaedah arkeologi ini amat diperlukan bagi mendapatkan bukti yang ditinggalkan semasa zaman sejarah, kerana zaman prasejarah tidak mempunyai bukti penulisan, tetapi zaman sejarah meninggalkan bukti dan dokumen-dokumen. Oleh kerana zaman prasejarah tidak meninggalkan bukti, maka tugas-tugas arkeologi ini amat penting untuk penemuannya. Dengan bantuan GIS,
Sesuatu tapak boleh diramal berdasarkan penemuan tapak-tapak arkeologi sebelumnya, ianya dikenali sebagai model jangkaan tapak. Selain itu, bidang arkeologi ini sangat memerlukan kepakaran tertentu dalam bidang menganalisis data ataupun rekod arkeologi yang diperolehi dapat dianalisis dengan secepat mungkin supaya tiada rekod yang tertinggal. Maka kaedah GIS ini sangat penting dalam penyelidikan sejarah. Analisis ruangan dan statistik yang dilakukan ini adalah untuk menjangka kebarangkalian sesuatu tapak di tempat baru. Menurut Westcott dan Brandon, GIS merupakan alat teknologi yang paling berkuasa diaplikasikan ke atas arkeologi semenjak pengenalan kepada pentakrihan radiokarbon 14 pada tahun 1950-an. GIS juga secara efektif telah berevolusi sehampir 15 tahun yang lepas secara seperti iaitu disiplin geografi, pengurusan sumber tanah, ekologi dan arkeologi di dalam menangani dan menginterpretasi set-set data berujukan ruangan. Oleh itu, hal ini jelaslah menunjukkan bahawa GIS sangat penting dalam kaedah penyelidikan sejarah dalam bidang arkeologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, kepentingan GIS dalam penyelidikan sejarah boleh dilihat dalam aspek pemetaan. Okey. Ahli sejarah semestinya tidak lari daripada menggunakan sumber seperti peta. Peta sebagai sumber rujukan dalam memahami sesuatu peristiwa dengan baik. Menurut Aronoff, sejarah pembangunan peta digunakan untuk mewakili permukaan bumi pada zaman dahulu ataupun dalam sebuah tamadun yang awal. Pada tahun 1950-an, pelakaran peta dibuat untuk kerja-kerja penyelidikan, pensejarahan, pembangunan, pembandaran dan sebagainya. Dan pada ketika itu, proses lakaran peta sememangnya memakan masa yang agak lama untuk disiapkan. Dengan kemajuan dalam bidang teknologi, komputer dan internet, menjadikan sistem maklumat geografi iaitu GIS semakin canggih. Dan para pengkaji dapat mencari peta sejarah digital dalam pelbagai bentuk dengan menggunakan aplikasi GIS yang hanya begitu mudah diakses dalam talian. Pemetaan GIS juga menawarkan pelbagai alat interaktif untuk tujuan meningkatkan kejelasan data yang ditunjukkan dalam bentuk peta. Bukan itu sahaja, pemetaan GIS juga membantu memberi gambaran dalam bentuk visual peta dan ini adalah salah satu cara yang paling efektif buat para penyelidik untuk menghasilkan sebuah penyelidikan dengan lebih baik. Jadi, saya mengambil contoh kajian yang dibuat oleh Dr. Stephen Oppenheimer dalam bukunya The Eden in the Earth, The Drowned Continent of the Southeast Asia 1998. Beliau menampilkan bukti-bukti kajiannya tentang asal-usul orang Melayu dengan teorinya Out of Sundaland, iaitu keluar dari benua Sunda. Seperti yang anda dapat lihat dalam slide, peta menjadi bukti ataupun hujahan kepada pengkaji ini. Kajiannya menunjukkan sekitar 16,000 tahun yang lalu, sebelum berakhirnya zaman air batu, Asia Tenggara adalah sebuah tanah besar tropika yang saiznya dikatakan 2 kali ganda besar daripada benua India. Bahkan memiliki populasi penduduk sehingga dikatakan sudah wujud pusat awal peradaban dunia. Malangnya di akhir zaman air batu, ia telah ditenggelamkan oleh banjir besar yang dinamakan sebagai banjir katastrofik. Akibatnya berlaku kenaikan paras air laut yang mendadak. Perkara ini kita dapat lihat dalam Rajah 2 yang menunjukkan perubahan bentuk muka bumi di benua Sunda. Perbezaan peta yang pertama dan yang kedua dikatakan petunjuk yang berwarna biru merujuk kepada kawasan tanah rendah yang sudah ditenggelami air, manakala petunjuk yang berwarna hijau merujuk kepada kawasan yang tinggal di atas paras air, iaitu kepulauan Asia Tenggara yang sedia ada pada hari ini. Jadi apa yang cuba saya sampaikan adalah penulisan tersebut mengaplikasikan sistem GIS dalam menganalisis peta menggunakan petunjuk, perubahan bentuk muka bumi, corak berdasarkan warna dan keluasan persegi. Bahkan aplikasi GIS juga membantu pengkaji untuk menghubungkan maklumat spatial dan maklumat atribut yang menjadikan ia lebih berkesan dalam kerja-kerja menganalisis data. Seterusnya saya akan pergi kepada pengurusan data lebih bersistematik apabila kita menggunakan sistem GIS dalam penyelidikan sejarah. GIS sebagai salah satu alat bantu untuk mencari dan menguruskan sumber ilmiah, dan banyak aplikasi GIS boleh digunakan atau dilanggan secara percuma ataupun berbayar. Aplikasi GIS yang berbayar ini perbezaannya dari segi perisian GIS lebih menyeluruh atau featuresnya lebih banyak, tapi berbaloi kerana ia boleh digunakan dalam jangka masa yang lama dan membantu kerja-kerja penyelidikan. Upayaan GIS juga membantu dalam menguruskan sejumlah data tertentu dengan lebih cekap serta data ruangnya sekali. GIS juga boleh dianggap sebagai satu data, iaitu Database Management System, DBMS,
Ini kerana salah satu fungsi GIS yang utama ialah mengumpul, memproses, memaparkan data atau maklumat dari simpanan di dalam pangkalan datanya. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh di mana data akan dikumpul dan dimasukkan dalam perisian GIS dan membentuk sumber data. Seterusnya, langkah yang kedua adalah pembinaan pangkalan data. Melalui sistem maklumat geografi ini, ahli sejarah mendapati bahawa data mentah yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam pangkalan data dan akan disimpan dengan lebih tersusun. Secara tidak langsung, perkara ini memudahkan kerja-kerja kemas kini yang perlu dijalankan dari semasa ke semasa. Hal ini kerana satu penyelidikan selamanya memerlukan suatu tempoh masa untuk kerja-kerja pengumpulan data, sama ada data-data yang baru ataupun data-data yang sudah sedia ada. Jadi ini sangat penting untuk kita gunakan sistem GIS kerana GIS menyediakan ruang untuk menyimpan dan mengasingkan mengikut lapisan agar ia memudahkan kerja menganalisis dapat dijalankan dengan tepat dan tidak cacah marba. Apa yang lebih penting, pemusatan data membantu pengkaji mengelak daripada penggunaan data secara berulang. Dengan ini, data yang disimpan akan lebih dipercayai dan telus. Langkah yang ketiga adalah proses data GIS. Di mana langkah terakhir ini berupa proses kepada pemaparan data GIS yang bermula daripada kemasukan data, yang kedua penyimpanan data, yang ketiga analisis dan yang keempat adalah pemaparan data. Jadi ia terbukti bahawa keupayaan aplikasi GIS dalam mengintegrasi data daripada pelbagai sumber dapat dilihat pengurusannya lebih bersistematik dan mampu memberi manfaat kepada sebuah penyelidikan, khususnya dalam bidang sejarah. Jadi setakat ini saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Umi untuk menyimpulkan perbincangan ini. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, aplikasi GIS ini sememangnya mempunyai kepentingan tersendiri dalam bidang sejarah. Aplikasi GIS ini perlu diperkenalkan terutama dalam bidang pengajian sejarah agar penggunanya dapat mengubah cara kehidupan pada masa kini. Faedah penggunaan aplikasi ini memang tidak dapat dinafikan kerana data juga boleh dikongsi oleh pihak yang memerlukan. Sebagai contoh, dalam bidang kos pembinaan sesuatu projek juga dapat dikongsi oleh pihak yang ingin berkongsi maklumat. Dengan itu, kos yang kita tanggung itu dapat dikurangkan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kehadiran GIS ini dapat membantu dalam pengajian dan penyelidikan lokasi tempat-tempat bersejarah. Ini rujukan kami. Sekian, terima kasih.